Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sekali lagi menjadi perhatian apabila perbicaraan kes 1MDB di Mahkamah Tinggi Putrajaya diteruskan dengan pendedahan dan hujah terbaru. Dalam kenyataan terkininya, Najib menegaskan bahawa skandal 1MDB bukanlah punca utama kekalahan Barisan Nasional pada pilihan raya umum yang ke-14. Walaupun pada masa itu diakui menjadi salah satu isu utama yang diutarakan semasa kempen pilihan raya. Najib menyatakan bahawa pelbagai faktor lain turut menyumbang kepada kejatuhan Barisan Nasional dan beliau mendakwa wujud usaha pihak tertentu untuk memanipulasi isu 1MDB bagi mencemarkan namanya serta kredibiliti Barisan Nasional. Menurut Najib, walaupun isu ini memberi kesan kepada imej kerajaan ketika itu, ia bukanlah faktor tunggal yang menyebabkan kekalahan BN. Katanya, ada isu lain. Ia adalah salah satu sebab tetapi bukan sebab utama. Katanya ketika disoal oleh timbalan pendakwa raya Ahmad Akram Garib. Najib turut menjelaskan bahawa dana yang dimasukkan ke dalam akaun pribadinya pada 2013 adalah derma daripada kerabat diraja Arab Saudi dan bukannya hasil penyelewengan dana 1MDB seperti yang didakwa. Beliau menegaskan bahawa hampir keseluruhan dana tersebut telah dipulangkan kepada penyumbang. Najib mendakwa bahawa beliau adalah mangsa manipulasi ahli perniagaan dalam buruan Joe Low yang dipercayai mendalangi penyelewengan dana 1MDB. Dalam keterangannya, Najib menegaskan bahawa beliau tidak mengetahui sebarang salah laku yang berlaku dalam syarikat pelaburan negara itu dan beliau hanya bergantung kepada maklumat yang disampaikan oleh pihak pengurusan. Namun, Mahkamah Tinggi telah memerintahkan Najib untuk membela diri terhadap 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan penggubahan uang haram melibatkan dana bernilai 2,27 bilion ringgit yang didakwa diselewengkan daripada 1MDB. Hakim Colin Lawrence Sekera membuat keputusan itu pada 30 Oktober 2024 selepas pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie berdasarkan keterangan daripada 50 saksi sepanjang perbicaraan yang bermula sejak 2019. Menurut pendakwaan, saksi-saksi ini memberikan butiran terperinci tentang bagaimana dana daripada 1MDB dipindahkan melalui rangkaian transaksi kompleks sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam akaun pribadi Najib. Dalam pembelaannya, Najib mempertahankan bahawa dana yang diterimanya adalah derma pribadi daripada kerabat diraja Arab Saudi dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan 1MDB. 4 surat antara 2011 hingga 2014 yang dikemukakan kepada mahkamah menyatakan bahawa sejumlah besar dana dalam bentuk 100 juta US dollar, 375 juta US dollar, 800 juta US dollar dan 50 juta pound dijanjikan kepada Najib sebagai tanda sokongan kepada pentadbirannya. Najib mendakwa bahawa janji derma itu dibuat dalam satu pertemuan peribadi beliau dengan almarhum Raja Abdullah pada 2010, pertemuan yang diatur oleh Joe Low. Najib turut menyatakan bahawa pertemuan tersebut membincangkan usaha memperkukuhkan hubungan strategik antara Malaysia dan Arab Saudi dalam pelbagai bidang termasuklah ekonomi, diplomatik dan pengurusan haji. Namun, pihak pendakwaan mempersoalkan kesahihan surat-surat tersebut, terutamanya apabila ia tidak disahkan secara rasmi oleh Kerajaan Arab Saudi. Ketika ditanya bagaimana alamat kediamannya di Langgak Duta boleh diketahui oleh penulis surat-surat berkenaan, Najib menjawab bahawa alamat tersebut adalah maklumat umum.
Jawaban ini menimbulkan lebih banyak persoalan dalam kalangan pihak pendakwaan dan pemerhati kes. Pendakwaan berhujah bahwa Najib mempunyai kawalan penuh ke atas 1MDB melalui kedudukannya sebagai pengerusi lembaga penasihat syarikat tersebut. Dan beliau tidak boleh berdalih bahwa dirinya tidak mengetahui apa yang berlaku. Mereka turut menyatakan bahwa keterangan saksi pendakwaan dari yang pertama sehingga ke-48 adalah mencukupi untuk menunjukkan bahwa dana tersebut dipindahkan ke akaun Najib secara terancang. Dalam perkembangan lain, ahli perniagaan Joe Low yang menjadi dalang utama dalam kes ini masih dalam buruan antarabangsa. Kegagalan untuk menangkap dan membawa pulang Joe Low terus menimbulkan persoalan tentang keberkesanan usaha kerajaan dalam menangani jenayah keuangan berskala besar ini. Beberapa laporan antarabangsa termasuklah dari Wall Street Journal sebelum ini turut mendakwa bahwa dana yang dimasukkan ke dalam akaun Najib bukanlah derma seperti yang didakwa, tetapi merupakan sebahagian daripada dana yang diselewengkan daripada 1MDB. Kes ini turut mencetuskan perbincangan lebih luas tentang kelemahan sistem kawal selia dan ketelusan di Malaysia. Bagaimana mungkin penyelewengan sebesar ini berlaku tanpa pengawasan ketat? Adakah terdapat kelemahan struktur dalam institusi negara yang membolehkan individu berkuasa memanipulasi dana awam tanpa halangan? Kes ini bukan sahaja menguji integritas sistem kehakiman negara, tetapi juga memperlihatkan bagaimana jenayah keuangan mampu menggugat kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Dalam konteks politik, isu 1MDB menjadi simbol korupsi yang menghakis kepercayaan rakyat terhadap BN dan kerajaan pimpinannya pada PRU 14. Walaupun Najib mendakwa bahwa isu ini bukan faktor utama kekalahan BN, realitinya isu 1MDB telah dijadikan senjata ampuh oleh pembangkang untuk mengukuhkan sentimen anti kerajaan. Skandal ini turut menjadi perhatian media antarabangsa dan tekanan global terhadap Malaysia untuk menyelesaikan kes ini terus meningkat. Kes ini juga memberi implikasi besar kepada legasi politik Najib. Sebagai bekas Perdana Menteri, beliau kini berhadapan dengan cabaran terbesar dalam hidupnya. Sama ada beliau didapati bersalah atau tidak, perbicaraan ini akan menjadi penentu kepada bagaimana sejarah mengingatinya. Adakah Najib akan dikenang sebagai seorang pemimpin yang menjadi mangsa manipulasi atau sebagai individu yang bertanggung jawab dalam salah satu skandal keuangan terbesar dunia? Persoalan yang timbul kini semakin mendalam. Adakah Najib benar-benar tidak mengetahui tentang penyelewengan dana 1MDB atau adakah beliau sekadar coba melepaskan diri dengan menyalahkan individu lain seperti Joe Low? Benarkah dakwaannya bahwa dana tersebut adalah derma daripada Arab Saudi? Jika iya, mengapa tiada dokumen rasmi daripada kerajaan Arab Saudi untuk mengesahkan perkara ini? Dan bagaimana isu ini akan mempengaruhi masa depan politik Malaysia? Isu ini turut mencetuskan kontroversi tentang sistem keadilan di Malaysia. Ada yang berpendapat bahwa Najib sedang menjadi mangsa perbicaraan politik. Namun, ada juga yang percaya bahwa keadilan sedang ditegakkan. Bagi rakyat, persoalannya adalah sejauh mana kes ini mampu membawa perubahan kepada sistem politik dan pentadbiran negara. Adakah ia akan menjadi titik perubahan atau adakah ia hanya sebahagian daripada siri skandal tanpa pengakhiran yang jelas? Jadi, apakah pandangan Anda semua? Adakah Najib benar-benar mangsa dalam skandal ini atau adakah beliau bertanggung jawab atas semua yang berlaku? Benarkah derma Arab itu wujud atau ia hanyalah helah untuk mengaburi mata rakyat? Berikan pendapat Anda di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk terus mengikuti perkembangan isu ini dan pelbagai lagi perbincangan menarik yang lain. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua.